yang rata-ratanya merupakan perompak, penyangak dan pencuri. Tetapi walaupun seorang jika imannya mantap dan kental, ia boleh merubah ramai orang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita seorang, tetapi dengan iman, dengan kecekalan, dengan tawakal dan ibadah kepada Allah, kita sanggup melakukan perkara yang luar biasa, insya-Allah. Kerana kita berkeyakinan Allah membantu kita. Itulah yang berlaku ke atas Abu Dzar. Akhirnya satu kabilah Bani Ghifar memeluk Islam atas usaha seorang insan, yaitu Abu Dzar, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh jihad yang perlu kita contohi. Jihad pada hari ini begitu luas tuntutannya. Nombor satu, kita berjihad melawan hawa nafsu. Nafsu kita amat jahat, tuan-tuan. Nafsu ini mengajak kita untuk berdengki dengan saudara sendiri. Sanggup sebahagian kita melontarkan kata nista kepada saudara sendiri disebabkan hasad dengki ini. Jihad melawan hawa nafsu merupakan asas kejayaan. Kemudian kita wajib berjihad untuk menuntut ilmu. Ramai orang Islam pada hari ini, perlu kita katakan, merupakan golongan yang bodoh agama dan jahil agama. Apa yang dia faham kadang-kala hanya hal-hal kecil-kecilan tentang agama. Apa yang dia faham hanya satu dua penjuru kecil tentang agama, tetapi tidak memahami agama secara syumul ataupun secara lengkap berpandukan Quran dan hadis-hadis yang sahih. Ada yang faham hanya sekadar an-in-un ban-timbun di penjuru tajwidnya saja. Itu baik, tapi sekarang sayang sekali dia mengatakan itulah yang dia ada, itulah Islam. Maka itulah salah satu contoh tentang umat pada hari ini. Walaupun tidak kesemuanya, tapi ramai dari kalangan umat pada hari ini bodoh agama dan jahil agama. Kemudian kita syok sendiri, merasakan kita hebat di penjuru ilmu agama. Maka kita wajib berjihad untuk menuntut ilmu. Yang ketiganya, kita wajib berjihad untuk berdakwah. Kita wajib mengajak kepada makruf, mencegah kemungkaran. Bermula dengan diri sendiri, kemudian keluarga kita, dan tidak kita abaikan sedikit pun masyarakat kita. Kemudian jihad yang keempat ialah berperang ketika perlu. Ini merupakan satu tuntutan yang bukanlah dituntut pada semua ketika. Ia dituntut hanya pada ketika tertentu sahaja. Sebagai contoh tentang apa yang berlaku di penjuru Gaza pada hari ini. Gaza pada hari ini diserang dengan dahsyatnya oleh satu rejim pengganas, rejim Zionis Yahudi di bumi Israel pada hari ini. Bila kita menyebut tentang negara Israel ini, kita perlu mengenalinya secara yang lebih dekat. Ia adalah sebuah negara yang tidak segan silu, tidak habis-habis melanggar resolusi bangsa-bangsa bersatu. Sebagai contoh, bangsa-bangsa bersatu sebelum ini telah menetapkan resolusi 194 yang menegaskan bahawa pelarian Palestin mesti diizinkan untuk kembali ke bumi ataupun ke tanah tempat asal mereka. Israel sampai sekarang tidak mengizinkan hal itu berlaku. Kemudian datang resolusi bangsa-bangsa bersatu, resolusi 242 yang menetapkan bahawa Israel mesti kembali ke perbatasan sebelum tahun 1967, pre-1967 borders, yang mesti kembali ke perbatasan yang dimilikinya sebelum 1967. Yang dimiliki selepas itu dikembalikan pada bumi Palestin. Dia juga tidak melaksanakan resolusi UN itu.
Ditambah pula dengan resolusi tambahan, resolusi bangsa-bangsa bersatu 237 yang melarang Israel daripada mengisytiharkan Baitul Maqdis ataupun Jerusalem sebagai ibu negaranya. Dia tetap mengisytiharkan Baitul Maqdis ataupun Jerusalem sebagai ibu negaranya. Dan banyak lagi resolusi yang dibuat oleh UN sendiri yang dia langgar. Hari ini berita mengatakan bahawa bangsa-bangsa bersatu menetapkan gencatan senjata berlaku antara Israel dan Hamas dengan segera. Tetapi hari ini Israel tetap membedil Gaza walaupun UN bangsa-bangsa bersatu telah menetapkan resolusi itu. Itulah Israel. Bila kita menyebut tentang pengganas, itulah pengganas yang sebenarnya. Ia pengganas dalam bentuk kelompok manusia. Ia pengganas dalam bentuk sebuah negara yang bernama Israel. Gaza merupakan sebuah tanah, satu tempat yang kecil, tapi penduduknya berjumlah jutaan manusia. Ia boleh kita namakan tempat yang paling dipenuhi manusia, the most overcrowded area on earth. Tempatnya kecil tapi manusia begitu ramai. Seorang pengkaji di barat, malah wartawan terkenal di barat, bernama Robert Fisk. Beliau banyak menulis artikel-artikel yang dihormati di peringkat antarabangsa. Pada tanggal 30 Disember tahun 2008 baru-baru ini, beliau menceritakan tentang Gaza. Apa itu Gaza? Dan beliau walaupun non-Muslim mengatakan pada tahun 1948 berdasarkan deklarasi Balfour ataupun the Balfour Declaration dengan bantuan British ketika itu, maka Yahudi diberikan satu tanah berdaulat bagi mereka. Tanah itu akhirnya kita kenali hari ini sebagai Israel. Ia satu kawasan yang dahulunya dikenali sebagai Asqalan. Maka untuk memberikan tanah itu kepada Yahudi Israel, orang-orang di bumi Asqalan ketika itu terpaksa dikeluarkan, terpaksa dihalau, sebab tanah itu hendak diberikan pada Yahudi. Kamu walaupun penetap asal, kamu mesti keluar jika hendak selamat. Maka orang-orang ini akhirnya dihimpunkan di tanah yang kita kenali hari ini sebagai Gaza. Dan kemudian mereka dizalimi dengan dahsyatnya oleh negara baru itu yang bernama Israel. Perubatan tak diberikan dengan sempurna. Untuk memperbaiki rumah pun tak diizinkan. Sudah pasti semua orang yang ada hati akan mengatakan mereka ini golongan yang dizalimi. Bayangkan kita jika kita sudah membeli tanah, sudah buat rumah di atas tanah itu, kemudian kita dihalau keluar dari tempat kawasan kita untuk diberikan pada seorang pendatang asing, seorang yang entah datang dari mana, namanya Yahudi. Sila ambil tempat kita dan kita kena keluar, walaupun itu hak milik kita yang sebenarnya hak milik rasmi. Bayangkan kemarahan kita. Itu yang berlaku pada umat Islam dan juga mereka yang lain yang berada di Gaza pada hari ini. Bila mereka bangun untuk menuntut hak mereka, mereka dikatakan pengganas. Itulah dunia pada hari ini. Pengganas yang sebenarnya yang mengambil tanah mereka. Mereka dianggap oleh Amerika sebagai orang yang dizalimi, orang baik. Tiba-tiba yang terpaksa keluar daripada rumah mereka dan tanah mereka terpaksa diberikan pada orang lain, dianggap sebagai pengzalim ataupun teroris pengganas menggunakan bahasa pada hari ini. Sebab itulah isu Gaza ini bukan isu baru. Dia bermula tahun 1948. Dan kekejaman Israel juga bukan baru. Dia bermula sejak tahun 1948. Bila Gaza bangun, contohnya dengan Hamasnya, sudah pasti orang yang ada iman dia menyokong Hamas. Dia menyokong perjuangan Palestin disebabkan mereka ini orang-orang yang dizalimi.
Sebab itu ayat Quran seringkali mengatakan bahawa jangan kita biarkan mungkar berlaku. Saya mulakan khutbah tadi dengan menceritakan